Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome everybody to Better Call Sukan, sebuah podcast yang kita sembang pasal sukan, pelbagai-bagai jenis sukan. With me, Arif Daniel, and my partner here, Carl. Hello Carl. Hi Arif. Good morning. Morning. Sebab hari ni kita record morning, so good morning. Good morning. Kalau Good yang morning. dengar time malam, good night lah. Good night. Alright, Carl. Hari ni kita akan sembang pasal podcast sukan. Pasal topik apa hari ni? Bola sepak wanita. Kita ada ex-player, Ex-player? Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita. Okay, tanpa membuang masa lah Carl, why don't you introduce lah to everybody who is our ex-player dengan President of apa? Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita. Yes, tolong introduce lah. Siapa Okay. dia? Welcome to the show everyone. Puan Nurmala. Hai. Sihat. Sihat? Alhamdulillah. Alright. Cun. Okay, Puan Nurmala. Kita Ya. panggil Puan Nurmala ya? Boleh. Alright, Puan Nurmala. Before lah kita nak tahu lebih dalam pasal all what you are into, kita nak tahu like macam mana you mula dengan your sports lah, journey macam mana? Ya, daripada kecil sampailah Ya. today. Kalau sebelum kita cerita tentang perwakilan di peringkat negeri dan pasukan kebangsaan, Okay. saya cerita dulu daripada umur 5-6 tahun tu saya dah start kicking my first ball, orang kata kan. Okay. Of course saya tak boleh deny sebab penglibatan saya dalam bola ni daripada my late father lah, arwah abah saya. I see. Because he's a former player. Okay. So dia tengok saya ni entah agak maybe masa dulu-dulu kecil-kecil kita a bit tomboy kan. So dia tengok anak ni boleh main bola. So he's the one who encourage me lah. Okay. Sebab tu saya juga ada menulis buat satu storytelling bahawa aku dan bola kertas. Sebab bola pertama yang saya tendang adalah bola yang dibuat daripada kertas. Oh, yang kupu-kupu. Yes. Style. That's how I started my football lah. So sampai umur 15 tahun saya telah terpilih mewakili negeri Perak. Dan juga dalam masa sebulan tu saya terus dipanggil oleh Persatuan Bola Sepak Gabungan Malaysia masa tu untuk pergi ke Indonesia mewakili pilihan Malaysia untuk Piala Padi Tex. So at the age of 15 saya dah represent country. In fact dalam paper cutting pun ada keluar Nurmala is the baby of the squad. That's how I started lah. Okay. So I started, lepas tu sampai 1985 saya stop main. Sebab saya berkahwin, saya ada anak dan saya ada 3 orang cucu sekarang ni. Alhamdulillah. But minat saya dalam bola tu tak habis kat situ lah. Yes. Selepas saya dah okay semua, family, anak, cucu semua dah ada, saya start set up my kelab sukan dan amal sedikan di Perak. So this is where I dapat orang kata almost 100 and 200 boys and girls came into the Padang Ipoh untuk ikuti kita punya latihan. Okay. Itulah yang akan itulah yang bermulanya cabaran pada saya bila saya buat benda ni. Okay. This was back in tahun berapa? 90, 85. No. Saya start buat tu 2005. Okay. So kena almost 20 over years lah kena saya dah buat kelab sukan dan amal Seri Kandi ni. So I Alright. started with kelab sukan dan amal Seri Kandi. Saya nak tanya lah you main like wakil negara and all this kan? Which is which position you main? Saya mula-mula dulu Ketua. saya memang digelar oleh Wang Gamai dalam surat khabar pun keluar Muqtadari Wanita. Wow. Sebab saya pakai jersey nombor 10. Saya memang main top striker masa tu. So orang kata saya punya larian, tendangan saya tu deras lah. Kalau benda tu memang ada dalam paper cutting lah, is proof kan. Wow. So tetapi selepas Coach Kadir Buyung ambil alih pasukan bola sepak wanita kebangsaan, dia telah mengalihkan saya punya position tu daripada top scorer kepada midfield. Sebab dia tengok saya kiri kanan hidup, main midfield ni dia kena all rounder kan. Kan? Memang kena connect semua. Yes. So masa tu pun dah ada total football di mana kalau you main fullback pun you boleh score. Total football ni maksudnya dia boleh main di semua area. Macam zaman 70-an dulu kita main bola. Kita main bola kalau wing saja. Kalau wing kiri saja. Kalau forward je. Fullback. Tapi bila 1974, bila France became memperkenalkan total football, means that you main fullback pun you boleh pergi naik atas. Orang bawah, orang atas turun bawah. Everybody. Wow. That is the difference between. So daripada situ saya main midfield.
Dan barulah saya rasa kepuasan main bola sebenarnya. My midfield is the best position for me to play. I really enjoy that position. So macam okay, so itulah difference between 70s and 80s lah kan. So macam back then tu in terms of like okay lah, ini nak pergi bit deeper lah, macam like in terms of tactics. Macam back then tu still 4-4-2 apa semua tu. So yeah, we still using that. Kita still pakai 4-2-4, 4-3-3. Kita still pakai yang macam tu juga. Still kita pakai. Memang steady. Saya rasa a bit embarrassed lah, because I don't know that actually women's football exists. So this is why this podcast is here. So I did not know that actually, like if the paper says that she is a comparison towards our legend Mokhtar Dahari, so I feel honoured and embarrassed also still. So saya nak tanya lah actually, how was the reception terhadap the women's national team last time? Macam mana? Because honestly I wasn't born lah. So macam mana actually? Dia banyak perubahan sekarang ni. Zaman saya dulu penerimaan, kesedaran, especially ibu bapa, masyarakat kita terhadap wanita main bola memang teruk lah. Okay. So masa tu kayaknya parents itself dia orang memang tak encourage lah. Bila kata bola sepak je, masa tu pemikiran masyarakat kita bola sepak lelaki. Yes. You're the understanding about it. But time orang kata dah berubah-ubah hari ni, alhamdulillah banyak. In fact mak bapak dan sekarang yang teruja lebih. Kan? Itulah bezanya orang kata macam mana cabaran dulu, bagaimana penerimaan dulu dengan sekarang amat berbeza. Dan bila penerimaan masyarakat kita makin improve, now we can see a lot of grassroots women football club amateur yang ada. Kan? Apapun kita memerlukan sokongan, encouragement, galakkan daripada ibu bapa, sebab ibu bapa is the immediate family. Correct. So kalau mak bapak tak bagilah orang katakan. But alhamdulillah sekarang banyak improve, berbeza dengan zaman saya dulu. Okay, so adakah itu cabaran for you during when you were playing? Yeah, of course cabaran yang hebat. Orang pandang slack lah. Saya kalau ikut dalam cerita Aku dan Bola Kertas tu, saya pernah dibaling batu. You know, orang tak suka. Orang mak abah saya kena baling telur usu. Sebab you know kampung, saya budak kampung daripada Taiping. Saya main bola atas bendang. Asalnya. Okay, that's how. Bendang tu apa? Bendang. Apa ini? Why you laugh? You know or not? Sawah padi sayang. Sawah padi. Oh, you know? Yes. Oh, now I know lah. Apa tempat ni adalah tempat kita belajar. I call it paddy field. Paddy field. Okay, so you play at Bendang? Ya, Oh, Bendang. okay. Oh, Lepas okay. tu, so you know, itu cabaran sebab masa tu masyarakat tak terima lagi wanita main bola kan. But sebenarnya penerimaan masyarakat terhadap bola ni bukan di Malaysia je berlaku. Okay, sejarah telah membuktikan bahawa bola sepak di peringkat dunia pun, in 1920, FA England ban bola sepak wanita. Wanita tak boleh main bola. That is history. Memang ada. So orang kata berlaku happen in all part of the world. Bila kata bola sepak wanita, dululah kan. Jadi benda tu bila datang kat kita pun kita tak boleh deny, kita tak boleh elak orang katakan, sebab benda tu berlaku di seluruh dunia. Correct. But alhamdulillah hari ini you know, apa lagi dengan Malaysia ni, macam saya juga, persatuan saya, kami sentiasa mewawarkan bahawa you can play football, you can play any sport, but patuhi syariah. Just see you. Terutama kepada anak-anak Islam kita yang beragama Islam, pakai tudung, still boleh heading, you still boleh chase the ball, you still boleh, but pakai tight, pakai long tight. So yang bukan Muslim tak apalah, but yang Muslim ni kita memang menggalakkan dia orang memakai jersey, patuhi syariah. Jadi bila adanya message yang macam tu, saya rasa mak bapak sekarang ni, everybody support the idea lah. Alhamdulillah. Okay, saya nak tanya sebab we have a living legend lah basically, right? Is that the biggest challenge sebagai pemain national? Orang you ada challenges untuk tak boleh main bola and all, orang marah, ataupun ada lain? And then selain daripada challenge, your kenangan paling manis lah dengan the national squad. And were you the captain? No, I'm not the captain. Okay. Tapi saya pernah jadi captain masa Piala ASEAN 1985 last. I represent country masa tu. KL jadi Kuala Lumpur jadi tuan rumah. I was a captain sebab captain kami dah besar masa tu. Okay, so kenangan manis dengan kenangan saya pahit. punya cabaran dulu yang you tanya tadi pasal cabaran ni. Cabaran pasal Personal cabaran.
sebenarnya kalau takat tomahan masyarakat tu tak ada masalah. Relax relax. Tapi masalah apa orang kata recognition. Masalah kerjasama kita dengan Persatuan Induk contohnya kan. Kalau boleh kita nak bersama dengan Persatuan FM untuk yelah kita lebih strong lah kita rasakan. But mungkin mereka mempunyai perlembagaan mereka sendiri yang kita tak tahu. So setakat ni kita punya permohonan untuk bergabung dengan Dewan sebagai ahli gabungan macam persatuan lain jugalah kan. Belum diterima lagi lah, belum diterima reply daripada pihak FAM lah kan. So kalau boleh kita nak lah bersama dengan FAM. So masa kalau tu? Sampai sekarang lah. So kami sekarang ni kami bersendirilah. Kami bersendiri dan kami hanya berada di bawah Pesuruhjaya Sukan. Macam katalah status ni macam Persatuan Bola Sepak Negeri Perak katakan. So dia ahli gabungan FAM. So apa-apa program FAM kita boleh sertai lah kan. Macam kami bila kami tak jadi ahli gabungan, apa juga benefit, maksudnya mungkin ada grant ke atau ada kursus-kursus pembangunan ke yang kita boleh hantar ahli-ahli kita, kita agak terhad sikit lah. Wait. Even now the FM is not supporting the women's football? No, I don't say that. Sekarang ni It's FM just dululah that was the cabaran lah. Daripada dulu, tapi sampai sekarang pun kami masih lagi belum diterima lah application kami tu kan. Dan kami tak nampak itu sebagai satu masalah lah, sebab nobody can stop us from doing football in this world. Betul. You know, bukan berarti kita tak ada lesen. Kita ada lesen, kita mengikut semua prosedur, but cuma kita tak diterima lagi setakat ini bergabung dengan Dewan sebagai ahli gabungan. Oh wow. Okay. And your kenangan manis kau dan bola. Saya kenangan tu banyak lah sebenarnya kan. Tapi apabila saya di award sebagai pemain the best player in 1981 tak salah saya, di Kejohanan ASEAN di Bangkok. Wow. Saya diberi gelaran Kevin Keegan. Saya ambil hadiah tu daripada anak Raja Thai lah masa tu. Orang katakan dia duduk di atas, so saya naik tangga tinggi. Masa tu memang seram beluma lah. Dengan lagunya di Stadium Bangkok tu saya dapat best player dalam Kejohanan ASEAN tu. Ada India masa tu, Asia ada Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Hong Kong masa tu. So time tu menang lah? Kita kalah. Oh tapi still kita dapat? Kita kalah 11. Kita pernah kalah teruk 7-0, 6-0 masa tu. Masa tu bola sepak wanita hanya 1-2 orang je yang boleh betul-betul main. Tidak macam sekarang ni, kalau budak-budak semua bagus main kan, kiri kanan. Masa tu tak ramai player yang betul-betul bagus lah pada saya kan. Hanya 4-5 orang macam tu je yang betul-betul boleh main. Yang lain tu orang kata memenuhi pasukan kan. Sebab masa tu masih lagi di bawah dalam proses pembangunan, developing lah. Ya, masih very lagi early stage. Yes, lah. very early stage ya. I see. So like what is the biggest achievement as a team? Ya, sampai hari ni kita menang pingat gangsa di Piala Asia 1983. Sampai sekarang rekod kita belum lagi dapat dipecah lah. Kita still maintain Asia Cup. Pingat gangsa di Asia Cup kita menang di Bangkok ke di India. Saya lupa. Orang tua kan. 1983 tu saya rasa kan. Nanti saya suruh saya punya audio ni Google. Sampai sekarang lah kayaknya kita punya pencapaian tu belum dapat dipecah lagi. Okay, so my question, masa your time as a player semua ni kan, sebab minat travel kan, so mana yang paling jauh dah pernah travel untuk main, and macam what was the experience like main kat sana? Saya kalau kata bola wanita dalam kalau kata jalan jauh ke luar negara tu, dalam bola sepak wanita tak banyak, sebab masa tu tournament tak banyak untuk wanita. I see. Kan tak banyak. Memang kami tunggu setahun sekali je nak dapat Piala Tun Sharifah Rodia. Kalau nak dapat Piala Asia tu walaupun setiap tahun ada, tapi Malaysia tak boleh hantar, tak ada duit. Masa tu wanita bersendiri, bukan di bawah FAM lagi orang kata kan. So it's a bit very tough lah masa tu kan. So kayaknya, tapi kalau nak cerita jalan luar negara ni, saya bersyukur sebab saya dipilih oleh Majlis Olimpik Malaysia. Dipilih selepas dia orang buat kongres tahunan Majlis Olimpik. So dia orang jemput saya untuk saya kongsi bagaimana saya tubuhkan kelab Sekandi saya. Okay. Bila saya present benda tu, saya dihantar ke Amerika Syarikat. Okay. Ya, ke Amerika Syarikat di Iowa.
Saya duduk short term course kat sana. Dia orang hantar saya. Daripada kelab sukan serikandi tu, saya dihantar ke Japan, Korea, Amerika, Jordan. Saya berjalan merata hanya kerana kelab sukan serikandi tu. Tu saya terkejut. Saya kata saya tak sangka kelab sukan serikandi ni bawa saya sampai ke negara Uncle Sam lah, orang kata. Orang katakan saya tak pernah mimpi benda tu akan berlaku kepada saya. Okay, so nanti later on, nanti segmen tu kita cakap pasal Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita and also Serikandi punya club. But I just want to continue on with this one side because for me it's really interesting because we're talking history. So sejarah adalah salah subjek I memang minat, dapat A kot. Okay, I'm not going to say my grades, but continue. So masa you pergi ke US, all around the world, apakah benda-benda that you memang pick up that actually helped you untuk what you are doing now? Sebenarnya apa yang mereka ada kat sana, kita ada. Cuma kita ni sedar atau tak sedar, kita nak bergerak ke depan atau tidak. Kalau saya kata daripada dulu saya cakap kita kena fokus kepada grassroots development. You know, kita kena improve kita punya grassroots development, maksudnya kena buat banyak penambahbaikan dari segi qualified person to manage the persatuan, and then pegawai-pegawai yang terlatih, orang katakan, supaya dia orang tahu, tak payahlah tunggu duit kerajaan untuk buat bola, orang kata they know how to do the marketing and sponsorship, all this sort of thing, the knowledge tu perlu ada, kan. So itulah antara benda-benda yang saya rasa kita lack lah masa tu, kan. Kita tak dapat kita tak cukup qualified person untuk manage. Sebab tu sekarang ni kalau kita nak, siapa yang nak bertanding dalam persatuan bola sepak, perlu qualified person. So in that end, in order to, because you got one thing I identified pasal apa you cakap semua ni, kan, Puan, is that lack of competition. Bila lack of competition, tak ada area untuk buat marketing. Bila tak ada area untuk marketing, tak boleh grow. Bila dollar and cents semua tak ada. So macam itulah, like what would be the, so you kata macam kat sana kat sini macam tak ada beza, tapi dia punya administrasi je lah. Okay, so macam mana kita nak, because kita sebagai organizer sukan juga, macam mana kita nak pupukkan semangat untuk orang masuk kepada bidang-bidang pentadbiran? Dia bergantung kepada setiap persatuan sukan tu lah. Orang katakan memang kita nampak secara keseluruhannya kenapa berlaku orang kata kita tak boleh pergi jauh sangat pencapaian kita, sebab mungkin dari segi pentadbiran tu sendiri, the office bearer yang manage benda tu, they must betul-betul qualified. Orang kata bukan saja pemain tu kena betul bagus, but the most important thing is the main in the one who organisation lah. Yang organize, yang dia tahu apa masalah dalam ini, apa masalah, dia tahu macam mana punca duit dicari. So must have a very good manager. Okay, must have a very good manager. Masalah kita sebab kita tak dapat manager yang betul-betul understanding tentang bagaimana nak menguruskan sebuah persatuan bola sepak. And then cabaran macam kami wanita, tak ramailah nak bantu kami dari segi sponsorship. Kan, saya bercakap tapi saya sendiri pun berhadapan dengan cabaran. Sebab saya berhadapan dengan cabaran, itulah saya boleh, orang kata, berkongsi benda ni. Bukan kami saja cabaran untuk, apa lagi kami bola sepak wanita, tak ramai pihak ataupun company yang nak menyokong kami, kan. So itulah orang kata, but kerana minat, orang kata, saya sampai pinjam bank. Kalau JDT TMJ pinjam, orang kata bagi orang pinjam, saya pun pinjam bank, tapi cara kita lah, kita orang kecil, kan. Kita pinjam puluhan ribu jugalah untuk saya start my club. So daripada kelab serikandi tu sampai saya tak habis perjuangan dia, sampai saya kata no, I still want to go. So I formkan Persatuan Bola Sepak Pemain ni pula. Okay, so memang ngam untuk kita move to the next segment. Terbatuk aku. Before kita pergi Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia ni, tadi Puan Nomela keep saying Serikandi. Saya tadi bila cakap tu, saya pun macam, apa ni Serikandi ni, kan. So why don't you just explain what is that first? Actually nama kelab sukan Serikandi ni budak-budak lah yang datang training bagi anti, buatlah anti, kita buat kelab, dia katakan buat nama Serikandi. So saya pun buat lah, saya register lah buat kelab football. Walaupun nama kelab tu Kelab Sukan Serikandi, sebab saya open tu wanita, perempuan, tapi yang datang ramainya lelaki. At that time in 1998. Ditubuhkan 1998. Yes, 1998. Tak ramai lagi kelab-kelab bola sepak macam sekarang.
Saya kelab sukan Sri Kandi antara kelab amatur yang pertama, kelab bola sepak yang register. Tapi saya open kepada wanita, perempuan, tapi yang datang semua lelaki. Okay. Itu yang sampai 100, 200, satu. The reception of ladies tak banyak lah time tu. Masa tu tak banyak kan, okay. tak banyak kan. So hiuk lah datang tu. So at that time saya tak tahu nak buat apa, sebab dengan saya guna pakai jurulatih sukarela. Budak-budak yang main bola dengan saya, adik-adik kenalan lah. Dia orang saya minta dia orang tolong lah, bantu pecah-pecahkan pasal ramai kan. Tapi mana pula nak cari bola, kun semua. This is where saya betul-betul tak bersedia waktu tu lah. Tapi bila demand tu dah datang, saya buat pinjaman bank lah. I see. Saya buat pinjaman bank untuk belikan bola, beli cones, beli ni. Sampai family saya marah lah. Apa ni orang beli buat bank loan, beli rumah. Kau buat bank loan, kau buat bola kan. But sampai saya ke mana stage di antarabangsa pun, bila saya saya share cerita ni, saya pinjam bank loan untuk buat bola. Contoh di Australia semua, dia orang bangun, dia orang give me a very good clap lah orang katakan, sebab dia appreciate I see. apa yang kita buat kan. Tapi mungkin di Malaysia ni perhatian tu, recognition tu kurang. Tapi saya buat bola bukan kerana saya nak recognition sebenarnya. Saya buat bola kerana saya minat. The love. Dan saya rasa melalui bola saya banyak boleh tolong buat amal jariah. Contohnya Persatuan Bola Sepak Wanita ni, kita dah tolong berapa ramai dah pemain yang duduk atas kerusi roda, yang kena kanser. Yang Namat Abdullah pun kami bagi sumbangan. Itu antara kerja amal ibadah yang kami buat lah di bawah Persatuan Pemain ni. I see. So right now dah cakap pasal Sri Kandi, dan sekarang ni pada Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita. So Sri Kandi is not there anymore, is it? Still exist, tapi di peringkat negeri. Persatuan Bola Sepak Wanita Malaysia di peringkat kebangsaan. So saya rasa you all pun not clear kan. You all pun not clear tentang dia punya susunan dalam satu so persatuan kalau kita orang not clear, kita kena make sure pendengar-pendengar untuk clear lah. So basically Sri Kandi is a group in negeri Perak. Alright, negeri Perak. Play and you guys still involved until today. Okay. So now we're going to Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia, which is terdiri daripada semua bekas-bekas pemain. Macam Sri Kandi, mak bapa, ibu bapa yang anak-anak dia orang very aktif, dia orang support, puan kita buat atas sokongan mak bapa. Tapi bila datang Persatuan Pemain, semua bekas pemain saya invite dia orang to be the members to the Persatuan Pemain Bola Sepak. Tujuan utama dia, kita nak tolong kawan-kawan kita yang sakit, yang susah. Itu tujuan pertama kita. Bukan kita nak bersaing dengan mana-mana. And then keduanya, kalau ada budak-budak yang berbakat, kita cuba bagi latihan kepada dia orang. Okay, you said you have a state group dengan national yang ni semua. Yes, I know you said you tolong orang and everything. Dan you guys main bola juga? Sekarang ni yang main, kalau kita ada tim budak-budak lah, anak-anak saya lah, cucu-cucu saya. I see. Saya kalau pergi tu sebagai orang kata memberi semangat. Memberi semangat, bagi semangat. Bukan saja dekat pemain, dekat jurulatih, pegawai saya kena bagi itu semua. From 1998 till today. Wow, must be ada naik turun dia. Almost 45 years I've been involved in women football. Wow. Dan sampai sekarang saya rasa saya tak regret, sebab saya rasa through football ni saya dapat banyak kawan. Saya dapat buat banyak kebajikan. Orang kata, then saya can share banyak benda yang baik untuk generasi muda. Okay, can you share with us then? Generasi muda. Everyone on this table is muda. When you keep on playing, whatever sports you main, you keep yourself fit and healthy. That's number one, okay? Itu kan. Nombor duanya, kita boleh menolong ramai orang melalui kita punya apa yang kita buat. So benda-benda tu yang memberikan pada kita kepuasan dan keyakinan diri untuk kita berhadapan dengan sesiapa saja. Okay, so now we start with the Sri Kandi first. Apa nama penuh dia, Sri Kandi? Kelab Sukan dan Amal Sri Kandi Perak. Kelab Sukan dan Amal Sri Kandi Perak. Okay, bila tubuhkan tu, your aim is to nak orang lebih sedar pasal football ke? And then do you guys main? Saya tubuh tu sebab macam saya kata tadi, sebab demand. Saya buat kerana saya minat. Saya panggil 4-5 orang budak-budak wanita main, perempuan main. Saya saja mengajar diorang. Tapi bila saya buat dekat Padang tu, ramai yang datang. So the demand tu yang membuatkan saya menubuhkan Kelab Sukan Sri Kandi. Demand tu. So bila tubuh kelab tu, yes, do you guys play football
like often weekly ke? Ya, kita memang atau weekly. ada training Every ke? Saturday petang kita akan berada di Padang Ipoh untuk latihan. Okay, untuk latihan. Dan kita sempatlah buat 3-4 competition juga. Kita adalah record. Kita memang ada gambar semua. Kita buat ke Piala Seri Kandi. Wow. And the Piala Seri Kandi tu campur lah. Satu team mesti ada 2 perempuan, 5 lelaki. Mixed football. You know, kita create macam-macam supaya minat anak-anak kita terus kekal dalam tu. Dan Alhamdulillah, macam saya kata, dia punya kebaikan dia tu, sampai hari ni, anak-anak yang dulu umur 7-8 tahun sampai hari ni dah ada anak pun masih kekal hubungan dengan saya, dengan semua kawan-kawan. Wow. The silaturahim tu yang penting. Melalui football saya nampak, wow, is great. I rasa satu perasaan yang hebat sebab saya dapat mengekalkan, memanjangkan silaturahim. Yeah. Nah, so macam from there kan, you I just want to know like the competition length. Again, I datang pakai topi organizer. You know, in terms of the competition wise, dia panjang ke, pendek ke, like, you know, is it enough kalau macam 3 competition ke atau benda? You mean the club is atau under kami punya organisation, kami yang organize atau kami hantar team? Both. Kalau kami hantar team, kami buat persiapan lah. Kena pilih yang terbaik. And then kita design lah latihan-latihan yang perlu dihadiri oleh pemain sebelum kita hantar dia orang pergi. Yes. Kalau dari segi organize tu, memang kita dah buat banyak championship di bawah kelab sukan Seri Kandi jugalah. Kita buat pertandingan-pertandingan among the members, orang katakan, and then kita jemput pemain-pemain luar. Last kali kita buat in 2019 sebelum COVID. Kita jemput Raja Dihilir punya isteri datang rasmikan kita punya kejohanan. Kita panggil pasukan daripada luar. Daripada KL ada 2, daripada Melaka ada datang, daripada Penang, Kedah. Is this wanita or? Ya, wanita. Only wanita. So kelab kita pun kita buatlah satu pasukan kan, dan kita champion. Kejohanan tu pun kita champion. Kelab kita champion kan. So kita memang menganjurkan 4-5 dah kejohanan sebelum ni. Dan baru-baru ni pun ni kita pun dalam perancangan untuk buat insya-Allah bulan 11 atau bulan 12 kita nak work together dengan walking football. Okay, Bola sepak berjalan untuk orang macam kita, kami lah. Nenek-nenek ni nak main bola dah tak agak. So main berjalan. Tendang bola tapi tak boleh berlari. So my friend, partner saya dalam pasukan kebangsaan, Rachel Gomez, dia sebenarnya dia partner saya dalam pasukan kebangsaan. Dia sekarang ni aktif dengan walking football di peringkat Asia. So dia dengan saya bekerjasama, kami akan launchkan benda tu di Taiping nanti. Dan pada hari yang sama juga kita akan menganjurkan satu kejohanan bola sepak wanita bawah 12 tahun. That is under Sri Kandi? That's under Sri Kandi, dan tak ada masalah untuk kami bekerjasama dengan persatuan pemain pun. Saya juga presidennya. I see. Kan, jadi persatuan pemain pun boleh tolong cari sponsor. Sri Kandi pun boleh cari sponsor. Pasal kita gunakan letterhead yang berbeza. Wow. License yang berbeza. But I before this I ingat this like retired, and then she said about walking football that is a type of football yang boleh main for like you just want to make sure kita keep active kan. Okay, I think we should have a session with the walking football one day. Of course. Yeah. Okay. Just want to continue on with the competition punya aspect. Macam format wise, masa sekarang kan dulu dengan sekarang beza. Macam like kan ada some liga kan dia 70 minit, tak ada. 90. Dia bergantung pada kita organizer. Macam kami nak buat 9 sebelah. 9 sebelah kami buat 10 minit je main. Okay. So jadi 10 minit 2 minit untuk diorang bertukar. Of course. Tak ada rehat lah, masa rehat kan. Okay. Dia itu berbentuk carnival lah. Okay. Dia macam you tanya soalan you tu, dia semua bergantung kepada organizer. Kalau kita nak buat 11 sebelah ke, 9 sebelah ke, 5 sebelah ke, up to the organizer. Tetapi memang ada syarat-syarat dia. Memang ada syarat-syarat yang kita perlu patuhi lah. Is it macam is it because of the facility juga? Sebab kadang-kadang some facility kan dia kecil, dia besar, whatever kan. Is it because of that juga? Tak. Kalau saya akan kenal pasti dulu bentuk apa kejohanan saya nak buat. Kalau saya nak buat 9 sebelah, saya kena cari padang yang boleh accommodate 9 sebelah. Okay. Dan Alhamdulillah setakat ni pengalaman saya, Alhamdulillah, apa yang kita rancang kita berjaya buat. Yang tahun mana yang you rasa macam yang ni yang paling tahun yang paling best I organize? Kalau dari segi orang kata
the best perasaan rasa puas tu masa baru ni lah 2019 yang kami buat Piala Sri Kandi kali pertama tu, yang mana isteri Raja Dili datang. Memang hiup lah benda tu. But kalau nak cerita yang orang kata yang meninggalkan kesan, ada sedih, ada duka, ada bahagia, ada sebab orang kata masa saya buat Piala Kejohanan Sri Kandi di Taman Dr. Srinivasa Agam di Ipoh 1991. Okay, kenapa? Masa tu duit tak ada. Tak ada duit. Okay, duit tak ada. Anak-anak kita, mak bapak semua tak ada duit masa tu kan. So saya masih ingat kali pertama saya terima sumbangan daripada orang untuk saya, kelab saya, RM30. Saya masih simpan kertas dia tulis tu. Dia bagi orang niaga kantin. Sebab tu saya benar-benar macam ni, very sentimental to me. Because the first time I dapat sponsor RM30. But kerana benda tu lah membuatkan orang kata saya sampai ni saya ada di sini. The kindness of people. Alhamdulillah. Okay, so right now we just dah cakap pasal Sri Kandi. Now sekarang cakap pasal Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia. What was the urge of macam, okay, I dengan kawan-kawan saya, teammate I kena buat, kena tubuh ni. What was the kami sedang dalam perancangan untuk menubuhkan, buat satu pasukan yang kuat. Untuk kita hantar diorang kalau boleh untuk bertanding di luar negara. Kalau ada league dekat Thailand ke, yang dekat-dekat dululah. Kita pun tak nak terlalu ambitious, yang berdekatan dengan kita, tapi mesti keluar. Kita dalam perancangan untuk tubuhkan satu pasukan yang kuat, mewakili pasukan bola sepak kita, persatuan kita, dan kalau boleh kita nak diorang bertanding di luar. So this was the start of the persatuan. Itu kami punya, orang kata kami punya perancangan lah. Yang awalnya tolong orang, tolong atlet sakit, semua kita dah buat dari masa ke semasa, bergantung pada kes lah. But yang kedua ni memang kami bercadang, memang kami berhasrat dapat buat, tapi bergantung kepada sokongan, sponsorship, dan juga kita haraplah FAM pun kalau boleh sokong kita apa yang kita buat. Sebab kita bukan buat benda tak baik, kita buat benda yang baik kan. So we just allow girls and kids to enjoy playing football. Kita bukan ajar benda-benda yang tak baik kan. So kita juga bersedia untuk ditegur, untuk diberi nasihat kan. Kita terbuka. So that's what yang kita akan buat dalam masa terdekat ni. Okay, so tu tekad pertama. Lepas tu tekad pertama untuk menolongkan bekas-bekas pemain. Tekad kedua adalah untuk dapatkan experience untuk new generation apa semua tu. Get a bit ahead of myself lah, tapi what would be like the third and fourth tekad kalau ada lagi kalau dalam perancangan lah? Just curious. Education. Kami juga berancang untuk selain pada kita nak bina satu pasukan kuat, kita juga kena ada program-program latihan. Penambahbaikan dari segi kita punya kepegawaian kita, ahli-ahli yang duduk, yang nak pegang persatuan, nak pegang tim ni, dia orang perlu diberi latihan. Macam bekas-bekas pemain, walaupun you ex-player, you belum tentu boleh jadi a good organizer, a good management kan, manager kan. So kita akan sediakan ruang untuk dia orang training, kursus-kursus yang akan kita anjurkan. Kursus-kursus kepegawaian, kursus-kursus kejurulatihan. Kalau boleh kita nak semua bekas-bekas pemain qualified coaches lah. Of course. Bila kalau dia orang qualified, kita boleh bagi dia orang pegang tim. Kan? Kalau dia orang tak qualified, boleh buat, tetapi permulaan gunakan dulu pengalaman. Tetapi you kena improve yourself. You tak boleh stay kat situ saja sebagai ex-player. You kena ada qualification. Maksudnya kita kena hantar dia orang. So selain daripada kita buat kerja-kerja kebajikan, kita juga buat latihan untuk bekas-bekas pemain kita, untuk memastikan dia orang ni semua boleh memberi pulangan bagi balik. Okay, so I want to ask that what I think she already told us like her hopes, her objectives and dreams for that. Saya nak tanya your macam pemain bola sepak wanita Malaysia dengan Sri Kandi, adakah beza ataupun and then like how do you manage these two clubs? Dari apa yang saya dengar, it takes more than one person lah to do this. So macam mana you have your people to back you up? Setiap persatuan dia kena ada EJK dia. Yes. Saya cuma presiden, tapi saya ada timbalan presiden saya ada setiausaha saya. Dan macam kelab Sukan Sri Kandi, dia di peringkat negeri. So kebanyakan ahli yang dalam Sri Kandi ni mak bapak, ibu bapa, cikgu-cikgu sekolah kan. Dia orang ni lebih kepada amatur lah, kerana minat kan. Kita pun buat just grassroots amatur orang kata. Macam persatuan bola sepak pemain ni semua bekas pemain.
kita lantik yang bekas-bekas pemain. Tapi bukanlah semua. Kita ada lebih kurang dalam 138 ahli. Wow, dalam that's a lot. bekas-bekas pemain. Itu pun ada lagi kita tak dapat collect lagi tu. Ramai lagi bekas pemain kan. So Malaysia, Malaysia. So apa yang kita buat, kita lantik lah dalam 7-8 orang, kita pilih supaya to sit in the committee. So kami ni lah yang akan bermusyawarah, yang akan merancang, yang akan buat report dekat Pesuruhjaya Sukan, yang akan orang kata planning lah untuk apa nak cari sponsor, semua kami lah sebenarnya. Wow. Okay. The numbers I want to ask for the, as you said, 138 itu ialah bekas pemain. Bekas pemain. But you want to have more people playing in your Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita, right? So berapa ramai orang dah main and join to play football? Di bawah kami, di bawah persatuan pemain, Yeah. kita tak main, kita tak ada tim pun sebenarnya. I see. Kita tak ada tim pun, kita belum buat tim lagi. Itu yang saya cakap tu, kita baru merancang untuk buat satu pasukan yang kuat. Okay? Oh, so belum. ditubuhkan. Setakat ni kami buat kerja-kerja amal jariah dulu lah. Maksudnya kita bantu pemain-pemain ex-player yang sakit, yang memerlukan bantuan. But the next, memang kita Next step bercadang, lah. next step kita bercadang untuk buat satu pasukan yang kuat. That means kita ada dua lah. Satunya tentang kerja-kerja kebajikan. Nombor duanya, kita akan buat satu pasukan yang kuat untuk mewakili kita. Untuk mewakili kita. Okay, so macam you talk about the objectives apa semua kan. From what I'm hearing is that macam the reason why kita tak nampak sangat kat TV, dekat media semua tu, is it because kita ada lack of macam, bukan nak attack journalist ke apa semua tu, is there macam because tak cukup banyak journalist yang report pasal benda-benda ni? Mungkin itu pun ada, dan kami sendiri pun mungkin tak, orang kata, tidak mencari benda tu. Okay. Dunia hari ni kita kena cari kan. Macam dulu orang kata kalau kita makan laksa, orang jual laksa datang ke rumah. Sekarang kan, sekarang kita pergi cari penjual. Yes. Kan? So dunia sekarang ni, macam kami sendiri, saya mengaku bahawa saya juga kena bersama dengan jawatan kuasa, saya harus bergerak lebih proaktif, to have hubungan yang baik macam dengan pihak macam you all contohnya, supaya tolonglah tolonglah cerita sikit pasal bola sepak wanita. This sort of thing kita kena buat. So itu adalah antara marketing promotion yang kita sendiri kena usahakan. Kita sendiri usahakan. Cuma saya nak kongsi ada satu cerita yang funny, menarik pada saya. Alright. Persatuan Bola Sepak Wanita Malaysia ni, kita pendekkan, kita panggil dia Candy, C-A-N-D-Y. Okay. Candy. Okay, why kita panggil Candy? Waktu saya pergi ke Australia, saya bentangkan tentang Sri Kandi. Okay. Saya bentangkan, masa tu saya bentangkan Sri Kandi, how I started my football club Sri Kandi ni. So those participant kat situ very interest, very, dia orang suka. Lepas tu dia kata, Sri Kandi, dia kata Candy, dia kata kan. So saya balik, sedap dia sebut Candy ni. Lepas tu saya terfikir, Candy ni dia punya objek dia keras, tapi dia manis. Yes. So that is the image sebenarnya Persatuan Bola Sepak Wanita Malaysia. Kenapa kita pakai nama Candy? Sebab Candy ni, dia walaupun dia main bola, tapi dia lembut wanita. Dia tetap mengekalkan wanita kewanitaan tu, maksudnya. You get what I mean? Yeah, I do. So bentuk Candy tu kan dia keras, tetapi dia sweet. Yes. Okay, so this is lah sebenarnya image bola sepak wanita kita. Kita nak, walaupun kita main bola, but kita still mengekalkan kewanitaan kita. I see. Okay. Saya akan tanya soalan yang a bit controversial, or maybe I don't know. But kalau saya lah tengah drive sekarang, pendengar-pendengar, as a listener, I would think you are naming your club as Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia. And what is the difference like macam dengan the current national squad? Diorang pun nama dia Women Persatuan, dia pun ialah national squad perempuan. Yeah. So takut nanti diorang confused. So is it, how do you like name it like that? Tak, Saya untuk membuatkan rasa, orang, sebab adakah orang macam confused macam you guys part of the setakat ni national, kami punya followers tak adalah orang kata macam apa ni, tak faham. Sebab kita punya followers memang dah tahu masalah, memang dah tahu apa cabarannya. So kami punya followers understand about it lah. Sebab kalau national team tu is under FM.
I see. Under FM. Definitely it's under FM. Dan kami tak terlibat langsung dengan mereka. Sebab I think what Arif punya point is kadang-kadang kita ada followers kita, tapi untuk non-followers yang nak tahu, Yang nak so tahu. it's dah clear. So can you like clarify that, like to like I'm sure you said like your followers knows already everything. But sekarang ni kita ada listeners yang luar sana. Yeah. Mungkin dia macam tiba-tiba lah ini bukan pasal FM. So basically you guys are different. Yeah, different entity orang kata kan. Yeah, who are like collecting people to play for the country or play for the team? Ya. Macam mana? Ya, setakat ni rasanya tak adalah kami menerima sebarang pertanyaan. Mungkin populariti dia pun belum cukup baik kan. Orang masih tak ramai yang tahu kewujudan tentang Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia. Dan kita juga, saya sendiri tak menafikan bahawa kita tak begitu agresif buat masa sekarang. Kita kan baru habis COVID dan saya pun sebenarnya baru sihat. Saya 10 hari admitted di hospital. Saya baru pulih dan saya baru nak panggil balik semua jawatan kuasa untuk duduk berbincang dan to start back lah. Sebab bila saya tak ada, dia disunyi lah, dia gelap. Faham. Kan benda ni semua kena ada somebody yang orang kata to drive it. Ya kan. So bila saya panggil tu, alhamdulillah saya dapat very good support from my members, my friends kan. So bila kata Kak Mala panggil tu, dia orang datang lah. So kita dalam proses untuk buat benda-benda tu. I see. Okay, from another point of view, from another just a question lah, macam in terms of like your penggerak-penggerak semua kan, what is your ideal penggerak? Macam like dia independent ke, dia boleh buat kerja ke? Because kita pun organizer juga. So kita pun nak orang-orang yang macam boleh teruskan objektif kita, buat kerja semua tu. What ada traits, nilai-nilai? Ya, sebab kita pengurusan sukan di Malaysia ni, kita bersandarkan kepada semangat sukarela. Okay, of course. Alright, semangat sukarela. Bila sukarela, kita tak boleh terlalu memaksa atau push dia orang. This is where kita kena bijak dari segi human management lah. Of course. Supaya ada kalanya kita kena pujuk. Sebab kita nak menggunakan mereka. Sebab mereka bukan full time. Kita tak payah gaji pada diorang. So human management very important to be a manager pada saya. Apalagi dalam keadaan kita, orang kata bukan privatize. Kita bukan bayar gaji orang untuk buat kerja-kerja ni kan. So itulah yang saya nampak. Maksudnya kayaknya kita kena menjaga hubungan baik di antara nilai dia dan kita kena pastikan bahawa mereka juga diberi latihan dan kita kena orang kata wujudkan minat dan selera mereka untuk bersama dengan kita. Dan saya bersyukur sebab yang saya pilih, yang saya ada tu semua orang kata yang sentiasa bagi sokongan. Dan mungkin kerana kita juga kena tahu bagaimana menghormati mereka. Correct. Mereka juga mempunyai kelebihan, dan kalau kita sentiasa mengekalkan polisi begitu, saya rasa setakat ni alhamdulillah saya berjayalah menyatu padukan ahli-ahli dalam persatuan saya. Wow. Dengan itu saya nak tanya the question. Kenangan manis means your greatest achievement, and also challenges yang kenangan pahit yang fought throughout. I know it's new, your organisation. So can you share with us? Kami baru aja balik jumpa YB Hana sebenarnya. Menteri Belia dan okay. Sukan, kami baru balik untuk introduce our persatuan pada dia. Dia pun terkejut. Dia kata tak sangka. Dia katakan tu kita tak boleh salahkan menteri sebab kita sendiri tak pergi cari dia kan. So bila kami pergi, baru dia tahu. Lepas tu dia kata insyaAllah dia akan bantu kita lah kan. So itu satulah yang orang kata yang kita jumpa YB Hana. Lepas tu kita dalam proses untuk pergi, kita nak buat sembah hormat jugalah untuk jumpa Permaisuri Perak. Sebab kita nak buat satu kejohanan besar dekat Perak. Kita nak minta dia sendiri datang kick off kita punya tournament tu. Wow. Itu dalam kami punya perancangan lah. In the process lah. Kita nak buat Piala Seri Kandi kali kedua. So kali ni dulu kita panggil isteri Raja Dihilir. Kali ni kita up lagi, kita panggil Raja Perempuan Perak. Itu dengan harapan. Itu antara projek-projek yang terdekat yang kami akan laksanakan lah. Any challenges? Challenges pahit sikit yang sekarang ni mungkin kita pun dah ada pengalaman banyak. Kita dah tahu dah saluran mana kita nak pergi. So kita berharap dengan pengalaman yang daripada kita ni akan memudahkan kita untuk mendapatkan penaja
I see. Memudahkan kita untuk bekerjasama dengan broadcasting macam you guys know, supaya publicity lebih meluas kepada apa yang kita nak buat. Dan kita juga kawan-kawan yang banyak yang kerja-kerja bagus kan, they want juga willing to come and help us. So we hope melalui Persatuan Bola Sepak Wanita Malaysia ni kita dapat membantu pembangunan bola sepak wanita di Malaysia. Dan kita dapat orang kata melahirkan lebih ramai pemain yang berpotensi. Untuk makluman, kita ada seorang pemain yang akan dihantar ke Amerika. Untuk you tahu Rania dia dengan saya masa sebok tim ke Palembang under 16. I see. Who again? Rania nama dia kan. I see. Wow. Dia akan dihantar ke Amerika. Dia very good player. So dia masa saya bawa tim, masa tu saya di FAM. Saya bawa tim bawah 16, dia dalam tim saya. Saya pernah bekerja kan di FAM sebagai ketua unit di FAM. I see. Okay. What kind of partnerships or collaboration yang Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia nak engage in future? Ya, pasal kami contoh macam kami wanita. So kalau kami nak approach salah satu contoh, kami approach lah produk untuk wanita. Supaya kita menggalakkan dalam masa yang sama yang main bola sepak tu pakai lipstick, tak adalah tomboy banyak. So kita maybe macam Datuk Brida ke, you know, those tak payahlah dia sponsor bola sepak lelaki, dia sponsor bola sepak wanita, kenalah sikit sebab kan macam tu lah contohnya. And then kita cari produk-produk yang mengeluarkan yang ada hubung kait dengan wanita. This fashion ke kan, minuman kesihatan ke, you know, this sort of thing yang kita dalam list perancangan kita. Macam mana like the friendship you guys dah buat apa semua tu untuk teruskan lagi. Yeah, because you connect with ex-players, right? So I wonder as a personal name, how do you feel like connecting? Memang benda tu memang orang kata sesuatu yang memuaskan kita sebab kita mesti still remain kita punya friendship daripada umur kita, daripada rambut hitam sampai ke rambut putih. We still here, you know, macam saya dengan kawan-kawan kami buka-buka kita semua dah rambut putih, you know. At the age of 15, 16 kita bersama. Dan sebenarnya itulah yang sebenar-benarnya yang kita nak capai. Silaturahim melalui bola sepak. Dan amal orang kata sedekah, kita boleh buat sedekah tolong orang atlet-atlet yang susah melalui persatuan kita. So dua benda penting sangat. Silaturahim kita remain kita punya friendship sampai hari ni kita kekal kan. And then keduanya kita boleh membantu kawan-kawan yang susah, yang sakit. So benda tu orang kata, sebab tu kawan-kawan juga orang kata dia merasai, dia nampak benda tu, sebab tu dia menyokong perjuangan kita. So kita tak ada hidden agenda pun dengan dia orang. So kawan-kawan nampak kita terus. So that's why dia orang datang bersama saya di kiri kanan belakang, cuma tak ada di depan. Saya kena di depan. Dia orang nak saya di situ, orang katakan. Dan yalah, apa-apa pun kita kena ikhlas lah. Yeah, I'm sure like maybe if you say the recognition is not much, but for us yang baru know about this also, I think you deserve to have like a big recognition. Spotlight. On behalf of like all the football lovers, we thank you for the semangat masih lagi membara api dia tak nyala, memang kuat lagi so we thank you and keep on going. And at any point before we go to like segment 4 kan, ada plan ke nak buat macam a collection of like stories antara player-player, ex-player semua. Sebab I think semua orang ada interesting story nak share dan also nak pass on pada generation. It's not that easy. Memang saya ingat 2 bulan lepas kita dah masuk dalam grup. Kita buat satu borang. Kita minta dia masukkan nama dia orang, gambar dia orang dan story dia orang sikit. Perwakilan negeri kebangsaan. Memang kita nak buat satu coffee book table lah. Of course. Good. Tapi tu macam saya kata kat you, kita ni nak buat sesuatu tu kalau kita tak sabar, cabaran dia adalah human management. Of course. Respon lambat, Allah lupa lah, you know, tak berapa. Kita nak dapat 138 ni. Kan orang katakan yang ada baru 7 kan. Itu antara cabaran dia. Antara cabaran dia kan. So yang tu makan masa lah sikit sebab komitmen orang kata daripada rakan-rakan kita kan. Itu antara benda-benda yang cabaran pada saya lah. No, because like, I think it's a great, again, coffee table book is a very so, good macam idea. Sebab saya mula menulis Aku dan Bola Kertas ni pada tahun
Lama juga dah saya tulis, cuma saya tak terbitkan lagi je. Saya berharap mungkin kawan-kawan saya yang lain, mungkin diorang tak payah tulis sampai macam saya tulis lah. Cuma untuk perwakilan negeri kebangsaan, supaya kita boleh buat buku kan. Correct. Tapi sementara menunggu diorang tu, saya dah keluarkan saya punya Aku dan Bola Kertas tu dalam FB lah. Saya dah sampai ke chapter 20 dah. How I started, first ball I tendang bola kertas, main dalam sawah padi. Macam mana saya dapat first bola, saya berjalan 7 km untuk beli sebiji bola sebab tambang bas ada. Saya collect duit dekat budak lelaki, saya seorang perempuan. Saya main bola, saya seorang perempuan, lelaki semua. Perempuan di mesin. Tiap-tiap hari saya minta duit nak beli bola. Mau bertumbuk diorang saya masa tu, tapi diorang tak berani, saya otai. So I managed to get bola RM5.5 dengan berjalan kaki 7 km untuk beli bola sebiji. Wow. So itu story saya. So saya dah masukkan dalam Facebook lah. Ramai respon bagus lah, alhamdulillah. InsyaAllah. Sebagai saya pun penulis juga, saya pun encourage Puan untuk memang publisher. Orang nak baca, saya nak baca. Okay, before we go to the final segment, I want you to bagi encouragement to all the females out there who wants to play football as a ex-national football player. Do you have anything to say to them yang macam nak start main bola ke, atau macam fear of the, like you said, orang tak pandang, the awareness is kurang at that time. Maybe now also, yes, makin maju the awareness, tapi mungkin orang a bit ni. Itu satu kepada yang general female. And also now our another advice is to the elite players, the national ke whatever, yang wanita, advice to them. Satunya yang amatur lah, satunya elite lah. Yes. Yang amatur yang anak-anak yang baru nak main bola kan. Pada saya bukan saja bola lah, whatever. Because saya dulu bekerja di Majlis Sukan Negeri Perak. Saya menjaga 30-40 persatuan sukan. Jadi kan apa-apa pun asalkan tak kisah, you main lah bola ke, you main apa, as long as you play sports, especially football, you make yourself keep fit and healthy. Correct. Alright, itu penting. Saya rasa that's why saya encourage anak-anak kita involve dalam sukan. Tak kisah sukan apa. Kalau you main bola lagi bagus, lagi saya suka kan. But kerana bersukan tu membuatkan kita sihat, kita dapat kawan ramai, kita dapat jalan jauh, banyak benda yang baik, yang positif yang kita dapat apabila kita terlibat dalam sukan, dalam bola sepak especially. Untuk pasukan elit, saya tengok dia orang main baru ni, saya rasa budak-budak bagus main kalau compare dengan zaman saya. Okay, sebab kalau dalam 11 tu 11 orang boleh main. Okay. Berbeza dengan zaman saya dulu, 3-4 orang je yang boleh main. So kaki kanan pun nampak, cuma kaki kiri kurang ini, tapi boleh diperbaiki. Pasukan baik, budak-budak bagus. Cuma saya rasa dari konteks latihan tu mungkin saya nampak ada perkara-perkara yang boleh kita tambah baik lah. Maksudnya dari segi berapa lama duration latihan kan. Sebab kalau kita kena ada perancangan. Kalau kita nak hantar pergi ke Asia Cup, bila Asia Cup tu? Kita kena start daripada awal. Kalau 16 ke 17, tak naklah sebulan nak pergi, masa tu nak cari players itu sebab kita kurang dari segi persediaan pasukan tu. I see. So kalau untuk pasukan elit ni, kalau boleh budak-budak yang nak main ni, kita kena pastikan pasukan kita bersedia daripada awal. Kan 3-4 tahun punya perancangan tu baru kita, sebab kita bersaing dengan bukan kecil-kecilnya. Thailand semua dah masuk Piala Dunia dah. Hebat, dia orang dah masuk Piala Dunia, dia orang dah hebat kan. So kita jauh ketinggalan sebab kita tak buat program pembangunan akar umbi daripada awal. Kita cuma fokus pada atas saja, di bawah lupung. Kan. So bila di bawah lupung tu yang orang kata dia tak support lah. Yang ada kat situ saja kan. Tapi kalau kita besar foundation kita, base kita besar, kita akan dapat pilih pemain lebih baik lah. Pemilihan kita lebih solid lah. Sebab ramai. Tapi kalau sikit, itu je yang ada pada kita kan. And then kita juga sekarang ni akan bekerjasama. Kita akan kita nak panggil semua individu yang ada sijil jurulatih. Tak kisahlah lelaki ke perempuan yang ada sijil jurulatih, to be part of us. Sebab setiap yang jadi member kepada kita tu, kita akan bagi dia orang satu football kit. Maksudnya football kit tu ada bola, ada peralatan asas, kit, cones, bib semua, portable goalpost. Dia orang balik, they form their own team. You just imagine kalau kita dapat 100
jurulatih saja yang bagi members kat kita. Kita ada 100 tim bawah 12 tahun. So itu perancangan kita dalam masa terdekat ni. Nice. Style. Okay, dengan itu we end the session of segment 1, 2 and 3. So I think we go to segment 4. Segment 4 ni adalah satu segmen yang kita nak kenal lebih about our guest lah. Of course. Cara kecakap ni macam a bit formal, tapi kita nak santai je sebenarnya. So kita nak tanya Puan Nurmala lah. Okay. Sports club apa yang you support? Can be local, international, in football or anything, Saya MU. MU? MU. Daripada bila Daripada tu? dulu lagi. Wow. Di zaman George Best tu. Wow. Saya memang daripada dulu saya memang MU. Kalau international, do you have any? Setakat ni saya tak adalah, saya Man U saja. Man U dengan Malaysia lah. Ya. Malaysia. Kalau local ni kan, of course saya berminat dengan Selangor lah. Sebab saya sebenarnya walaupun saya main untuk Perak sekejap je masa sekolah, tapi saya lama mewakili pasukan Selangor. Sebab saya bekerja di Selangor kan. Lepas SPM tu saya ke Selangor. Saya main untuk Selangor lah. Nice. Okay, cool. Kalau bukan bola sepak, sukan apa? Saya saya ni sebenarnya memang atlet. Saya masa sekolah badminton saya wakil sekolah, wakil daerah, dan saya pernah bertanding dalam Melaju Malaysia. Dulu badminton pun ada kejohanan Melaju Malaysia. Okey. Lepas tu saya juga all-rounder, saya runner, lompat jauh, olahraga semua saya adalah. Cuma masa saya tengah badminton tu saya tengah top sangat, saya dah wakil daerah Perak masa sekolah-sekolah. Arwah abah tanya saya, kau kena pilih. Kau nak football atau kau nak badminton? Sebab kau dua-dua bagus ni, abang kata. Kau tak boleh fokus dua-dua. I nak main football, kata. Okay, you stop badminton. So okay. So my father kata, you go for football. You choose, dia katakan. So saya choose football. Okay. Ada ke sukan yang Puan Nurmala rasa yang macam tak tahu tapi masih macam I want to try to learn or like know about it? Saya baru ni kawan ada, baru-baru ni lah, taklah baru sangat kan, ada ajak pergi main foot golf. Foot golf. Foot golf. Kebetulan anak-anak buah pun involved directly dengan foot golf kan. Okay. So mudahlah kita nak main kan. Football tu sesuai untuk kami kan. Sebab dia tak payah lari kan. Dan dia berjalan. Dia bagi kita exercise kan. Football something yang saya rasa patut kita introduce secara mula. Cuma dia cabaran dia venue lah. Of course. Dia punya tempat untuk kita main tu a bit susah sikit lah kan. Sebab kita Better Call Sukan ni adalah podcast untuk bagi peluang kepada semua sukan. So kalau Puan nak dengar satu episod masa depan, apakah episod tu? Apa sukan? Walking football ke apa? Walking football good because dia ada relate dengan kami. And then saya lagi satu, saya interested, saya duk tengok anak buah saya main dodgeball. Apa dodgeball tu? Saya pun tak tahu sebenarnya dodgeball. Kan? Kita ajak. Dodgeball tu saya tengok macam menarik. Sesuai jugalah untuk orang macam kami kan. Dia tak banyak lari sangat, tak banyak pergerakan. But very interesting saya tengok cara dia orang baling bola semua kan. Fun lah saya tengok kan. But of course foot golf tu benda yang orang kata yang menjadi orang kata kita looking forward lah. And then kita nak bawa members kita, you know, for fun. Kita kena ada aktiviti macam tu dengan members kan. So kita kekalkan benda tu. So foot golf adalah pilihan saya lah. Okay. Alright. Saya nak tanya Puan Nurmala sebagai national athlete, ex-national athlete, who is actually your favourite athlete of all time and favourite coach of all time? Saya memang suka MU punya dulu punya tu apa? Hai Allah, apa nama dia? Team manager tu apa nama dia? Sir Alex? Yes, Sir Alex Ferguson. Saya cukup admire dia punya filosofi dia. Saya admire how dia create dia punya relationship dengan players. It's not that easy. Dia manage Ronaldo, semua pemain gaji lebih banyak pada dia. You know, kalau saya imagine lah, saya nak dekat Malaysia ni lah, kalau saya gaji lebih sikit pada kita pun, dia orang punya star lain macam budak-budak kita ni kan. So that's not easy for him to manage. So saya respect dia punya filosofi. He is my idol lah. Alex So that is coach. Kalau athlete tak kisahlah, kalau bukan football ke, kalau Usain Bolt ke. Saya pasal saya bola kan. Orang kata saya tak, orang kata takkan mungkin orang kata saya tak suka Maradona lah. Dia punya skill orang kata, kita cakap pasal skill bukan pasal peribadi dia atau personality. Yes, kita cakap pasal personality dia. Saya suka dia dari segi dia punya
permainan dia lah, dia punya kemahiran, teknik-teknik dia kan. But kalau dari segi personality dalam football ni, saya memang hormat, saya suka, saya admire Ronaldo Cristiano. Wow. Ya, saya suka dia sebab dia family man. Anak yang baik. Kita baca kan, kita tengok kan, kita nampak benda tu. And then budak yang baik lah Ronaldo tu, budak yang baik pada saya. Saya suka dia, saya admire dia. Dan kalau dari segi pegawai, memang Sir Alex Ferguson saya punya idola. Okay, ni adalah soalan yang kita tanya juga kepada everyone, but I'll ask you so. Favorite fictional character. Basically ada dekat luar sana ada banyak TV shows, ada banyak movies pasal sports, sukan, whatever. Adakah yang you tengok movie atau TV series tu yang macam karakter tu sangat macam you suka dalam sukan? Saya sebenarnya jarang lah tengok filem. Tengok filem kan, jarang tengok filem kan. Kalau tak ada rasanya. Saya memang kurang movie ni, memang kurang sangat movie. Kalau saya tengok pun, saya tengok bola je lah. Bola. Okay. Kan? Okay. Jawapan terima. Jawapan diterima ke? Jawapan terima. Kan? Saya pun macam nak tanya, Correct. tapi kalau tak tanya kan macam, sebab kita memang akan tanya. So tanya je lah. Tanya je lah. Alright. Apakah kata-kata, quotes or saying yang you simpan sampai hari ni that keeps you going? Educate child while playing. Educate Child. While playing. Kita boleh educate anak-anak waktu bermain, because anak-anak suka bermain. Betul. Waktu bermain adalah a good platform for us to be near them and to tell them, hey, look here, you know. That is the best approach lah pada saya. Educate child while playing. Educate child while playing. Style tu. Nice. Saya dapat macam like Okay, dengan itu we want to give you space for you to like promote how can people reach you. Macam mana people nak, contohnya kat orang pendengar kat luar sana macam, okay, I want to like collab everything, so can you? Okay, first of all, thank you very much to both parties you all. Bukan saja kerana menjemput saya, juga orang kata membicarakan tentang bola sepak wanita. Yes. Ini satu benda yang saya memang looking forward, sebab kita nak sangat publicity untuk bola sepak wanita. So thank you very much. Dan saya juga berharap bahawa bola sepak wanita ni akan lebih maju. Jangan pandang serong kepada bola. Kalau wanita main bola sepak, sebab bola sepak is belongs to everybody. Yes. Not only for men kan. Dan era sekarang ni, kalau kita masih lagi memperkatakan tentang kebatasan wanita bermain bola, banyak lagi sukan-sukan lain yang kita perlu lihat. Dari sudut agama kan. Saya boleh dihubungi. Boleh bagi nombor telefon ke? Atau macam mana? Kalau ada yang berminat nak kenal dengan saya, ataupun nak hantar anak-anak bermain bola sepak wanita, atau yang berminat untuk jadi pegawai atau apa-apalah yang would like to join us, please do contact me at number 012-538-0084. And I wish everybody all the best, and doa yang baik-baik untuk semua. Di social media ke apa ke nak follow Facebook? Ya, kita juga ada persatuan di Facebook. Kita ada Persatuan Pemain Bola Sepak Wanita Malaysia, dan juga kita ada di Facebook Kelab Sukan Sri Kandi. Yes. Facebook, So, Facebook. Alright. Boleh dapat hubungi kita di situ. I see. Lebih baik dengan Persatuan Pemain lah, lagi senang. Sebab kita ramai kat situ kan. Wow. Pasal Sri Kandi ni dia ibu bapa kan, amatur sikit lah. Yang ni tinggi sikit lah. Dengan itu we wrap up this podcast. Thank you so much Puan Romala. We say a living legend lah. Of course. To come, sudi datang. She's from Ipoh. All the way. Kalau pendengar tu ingat, kita bukan pergi Ipoh ni. She came here to Selangor to share her knowledge and journey with us. So dengan itu we really appreciate your time, your effort to come. So we hope all whatever that you want for the future, and Karen semua sukses lah. Thank you very much. Yes. Thank you. Semakin besar dan semakin grow. InsyaAllah. Amin. Alright, Kak, you got anything to say? Dah. Tak ada So I tell you guys, kepada pendengar semua, you guys got anything else you want to know, do let us know. Follow us on all social media platforms, Better Call Sukan. And we will hope to see you guys soon again. My name is Arif Daniel. I'm Carl. Normal. Alright, see you guys soon. Bye-bye. Bye. Audio Plus.